Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 akan membincangkan tajuk mengenai sekularisasi pendidikan di Malaysia. Pengenalan untuk sekularisasi pendidikan ialah makna sekularisasi bermaksud memisahkan agama dengan hal duniawi. Manakala pendidikan pula ialah perihal mendidik tentang ilmu. Secara konseptualnya, yang kita dapat katakan bahawa pendidikan masa kini tidak lagi menitik beratkan nilai keagamaan dalam pembelajaran dan pengajaran seharian. Jadi itulah yang terjadi kerana nilai agama itu merupakan tunjang utama dalam peradaban manusia dalam membina pendidikan yang berkualiti. Dalam pendidikan di Malaysia yang telah dirangka dalam falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia, merangkumi 4 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek yang lebih dikenali sebagai JERI. Kepentingan JERI dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk menerapkan nilai keagamaan dalam diri setiap pelajar. Ini kerana apa yang telah berlaku pada masa kini dalam pendidikan di Malaysia apabila terjadinya sekularisasi, pembelajaran moden telah bercampur dengan pendidikan barat yang maju dan institusi persekolahan di Malaysia sekarang ini masih menerapkan nilai keagamaan itu, namun penekanannya tidak secara menyeluruh. Ini bukan sahaja terjadi di persekolahan di Malaysia, tetapi institusi pendidikan tinggi juga terkena dengan anasir-anasir jahat daripada orientalis barat seperti gerakan liberalisme, pluralisme dan juga sekularisme dalam pendidikan. Dalam kajian kami untuk sekularisasi pendidikan di Malaysia, kami akan mengemukakan 3 objektif utama yang berlaku dalam sekularisasi pendidikan di Malaysia. Ini berdasarkan kajian literatur yang telah dijalankan. Yang pertama mengenai pendidikan tamadun Islam dan moden dalam gerakan sekularisasi Islam. Kedua, institusi pendidikan menengah Maktab Rendah Sains MARA, MRSM Ulul Albab yang menekankan agama dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan terakhir sekali mengenai nilai murni dalam gerakan sekularisasi pendidikan. Berikutnya saya akan menerangkan mengenai nilai-nilai pendidikan agama dalam proses pembelajaran. Menurut Abdullah Nasir Al-Wani 1968 mendapati bahawa pendidikan Islam mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan juga masa akan datang. Pendidikan agama merupakan salah satu saluran yang terpenting kerana menurut Abdul Halim bin Tamuri dan Khadijah Abdul Razak 2004 mendapati bahawa gejala sosial ini boleh berlaku akibat kejahilan dan keangkuhan terhadap perintah Allah. Menurut Yalawi 2007 pula, sasiah mulia merupakan asas kepada membina diri dan ciri-ciri mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Menurut Fakhruddin pada tahun 2013 menyatakan bahawa para pendidik haruslah menyampaikan ilmu agama dengan jelas kepada pelajar supaya mereka dapat memantapkan lagi sasiah mereka hingga menjadi insan yang terpuji. Selepas itu, kejayaan kerajaan Abbasiyah dapat dilihat dengan tokoh-tokoh pendidikan yang terkenal dalam pelbagai bidang sama ada di dalam bidang ilmu wahyu dan ilmu akal. Hal ini kerana mereka menimba ilmu dengan didorong oleh semangat jihad dan demi menaikkan martabat agama Islam. Antara tokoh ilmu fiqah yang terkenal adalah Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i. Beliau merupakan pengasas mazhab Syafi'i yang diikuti oleh negara Malaysia dan Indonesia. Beliau memegang ajaran Imam Malik. Beliau merupakan ahli fiqah yang mengutamakan sunnah Nabi dan memperkenalkan sistem pentaakulan. Bagi tokoh ilmu akal adalah tidak lain tidak bukan Ibn Sina, iaitu digelar bapa perubatan. Beliau telah menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus. Beliau juga mencipta ubat untuk penyakit kronik. Dan beliau mencipta pecahgari ubat bius dan benang khusus untuk menjahit luka pemendahan. Seterusnya kita akan menceritakan tentang akibat menggunakan sekularisme pendidikan. Contohnya adalah tidak lain tidak bukan daripada pengasas Turki Mustafa Kemal Atatürk.
apabila beliau telah membuang agama dari kehidupan awam, mewujudkan sebuah republik sekular, dan beliau merupakan pro-barat yang memecah dengan masa lalu kerajaan Uthmaniyah. 100 tahun kemudian, Erdogan, Perdana Menteri Turki, meletakkan Turki kembali ke jalan yang lebih beragama dan konservatif secara sosial, bertujuan untuk mewujudkan generasi keagamaan yang akan bekerja untuk pembinaan peradaban baru. Kesimpulannya, terbuktilah bahawa kegemilangan sejarah tamadun Islam dan dari segi pendidikan memberikan kebaikan buat semua, manakala sekularisme pendidikan yang sedang berlaku masa kini menjadi barah buat umat Islam pada akhir zaman. Perkara ini perlu dirawat sebelum kejatuhan ummah Islam berlaku dengan lebih meluas di negara-negara Islam yang lain. Definisi bagi ulul albab ialah golongan yang mempunyai asas yang kukuh tentang Al-Quran, ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai, mampu berfikir dan memerhati kejadian Allah melalui mata hati dan akal yang tajam serta mengambil iktibar darinya. Terdapat 4 objektif terbinanya MRSM Ulul Albab, iaitu: pertama, melahirkan generasi Al-Quran yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab dan dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Kedua, melahirkan pelajar yang berlatar belakangkan sains dan tahfiz Al-Quran. Ketiga, melahirkan pelajar yang dapat menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 3 tahun pengajian di MRSM. Dan yang terakhir ialah membina budaya saintifik Al-Quran dengan pendekatan ICT sebagai alat teknologi masa kini. Visi Ulul Albab pula untuk melahirkan generasi yang memahami sains, falsafah dan teknologi bercirikan Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik yang berteraskan Al-Quran bagi menghadap cabaran globalisasi dan mencapai kegemilangan ketamadunan ummah. Misi Ulul Albab pula ialah mentarbiah pelajar untuk melahirkan modal insan yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab dan dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara melalui pembudayaan Al-Quran. Ciri-ciri pelajar keluaran Ulul Albab akan mempunyai 3 ciri utama, iaitu Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Beralih pula kepada poin seterusnya, iaitu untuk mengkaji jenis institusi pendidikan menengah maktab rendah Sains Mara Ulul Albab yang menekankan agama dalam pengajaran dan pembelajaran. Apa itu Institut Al-Quran atau lebih dikenali sebagai tahfiz, yang dulunya hanya dibuka kepada pelajar yang lebih cenderung dalam bidang agama. Namun begitu, kini penawaran program tahfiz dibuka dari peringkat prasekolah sehinggalah ke institusi pengajian tinggi yang berbentuk sijil. Seterusnya, sekitar tahun 2005, bagi melahirkan para hafiz dan hafizah yang profesional, kerajaan telah mewujudkan satu program tahfiz model Ulul Albab yang terletak di Terengganu, iaitu Sekolah Menengah Imtiaz. Manakala bagi Maktab Rendah Sains Mara pula, ia bermula di MRSM Kota Putra, Besut, Terengganu dan seterusnya diikuti dengan negeri lain, iaitu Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan lain-lain. Tujuan sistem pendidikan MRSM Ulul Albab diwujudkan adalah untuk melihat kepada kemajuan sesebuah negara, kerana pada era ini kita banyak bergantung kepada kemajuan pemikiran. Malaysia merupakan sebuah negara yang ingin memacu ekonomi berasaskan pengetahuan agar lahirnya insan kelas pertama. Oleh itu, wujudnya Majlis Amanah Rakyat dapat memajukan terus sistem pendidikan mengikut keperluan semasa dan selari dengan perubahan. Dengan hasrat wujudnya program sistem pendidikan MRSM Ulul Albab dapat melahirkan ahli profesional, teknorat dan usahawan yang berpengetahuan dan mempunyai kemahiran dalam bidang agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Dan kini giliran saya untuk membentangkan hasil kajian. Seperti yang kita tahu, terdapat nilai-nilai murni semasa kita belajar dengan guru-guru kita. Namun, terdapat juga nilai-nilai murni yang berkurangan ataupun makin hilang di kalangan pelajar oleh kerana mereka terpengaruh dengan adat budaya barat. Seperti contoh yang kita tahu, budaya barat tidak mengamalkan rasa hormat kepada guru-guru mereka, iaitu tidak memberi salam, bersalaman tangan dan juga menghormati guru masing-masing, kerana mereka adalah golongan yang boleh dikatakan sebagai free thinker, iaitu golongan yang hanya fikirkan tentang diri mereka sendiri asalkan mereka tidak mengacau hidup orang lain. Justru itu ini mengakibatkan pelajar terpesong daripada nilai-nilai murni yang ada pada diri mereka. Tambahan lagi, semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, para pelajar terpaksa untuk belajar secara di atas talian atau online distance learning (ODL). Oleh itu, sifat nilai-nilai murni dalam diri pelajar mungkin akan berkurangan kerana tiada pendedahan semasa belajar. Oleh itu kami berasa bahawa nilai-nilai ini haruslah diterapkan dan perlu dipegang hingga ke akhir zaman. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang nilai murni gerakan sekularisasi pendidikan di Malaysia. Islam merupakan sebuah agama yang sentiasa mengamalkan sifat universal, iaitu alamiah, toleransi, tasamuh dan kasih sayang mahabbah dalam segenap perkara. Ini amat bertepatan dengan maksudnya sebagai selamat dan sejahtera. Ketiga-tiga istilah tersebut mempunyai hubungan yang amat rapat antara satu sama lain. Islam juga sangat menjunjung tinggi sifat toleransi, iaitu tasamuh, sebagai sebahagian daripada kekuatan Islam. Islam bukan agama yang berorientasikan paksaan maupun penindasan. Perkara ini telah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quran. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menjadi penyebar keamanan sambil menunjukkan contoh terbaik kepada dunia dalam aspek menjalani kehidupan harmoni. Seperti yang kita sudah sedia maklum, pendidikan merupakan asas kepada ketamadunan sesebuah negara. Keseimbangan dalam pendidikan sememangnya harus ditekankan bagi melahirkan generasi yang cemerlang dalam bidang akademik serta mempunyai akhlak yang terpuji. Hatta setiap susun atur dan perancangan pembangunan harus menepati konsep kehambaan kepada Tuhan, terutamanya di dalam bidang pendidikan. Penerapan ideologi sekularisme dapat melahirkan generasi yang cenderung kepada pemikiran saintifik, kuantitatif dan logik. Namun, gerakan ini juga menyumbang kepada timbulnya persoalan mengenai sistem Islam yang mana bertentangan dengan fahaman barat yang sedia ada. Tuntasnya, sebagai seorang pelajar, kita seharusnya bijak dalam menimba ilmu agar kita tidak tersasar dari landasan yang benar. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.